Bismillah. Disclaimer. Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral satu kedai Kida yang mana dia buat krip dan dia jual secara combo. Orang boleh beli tapi beli sekali dengan barang yang lain. Lalu produk ini dikatakan memaksa orang lain untuk membeli barang yang tidak mahu dibeli. Lalu ditanyalah soalan itu kepada Ustaz Azhar Idrus sehingga menyebabkan ramai daripada kalangan orang terpengaruh dengan kenyataan Ustaz Azhar Idrus berkenaan. Kita nak react isu ni, kita dengar dulu kenyataan daripada Ustaz Azhar Idrus, kita dengar apa yang beliau sebutkan. Kita nak beli barang hak kita nak je. Tapi penjual letak syarat kena support vendor dengan nilai. Contoh saya support vendor, lepas tu baru boleh beli barang hak kita nak. Kalau tak boleh tak beli, tak sah lagu tu. Kita nak beli barang, dia kata tak boleh beli barang saja, awak kena beli barang lain, lepas tu boleh beli barang ini. Nah, jawabnya barang yang kita nak beli itu sah. Barang yang kita tak nak beli itu dipaksa beli tidak sah. Kerana jual beli yang kata wa ahallallahu bai'a, yang ada keredaan dalam hati penjual dan pembeli. Kena faham baik. Bermakna bila jual beli itu tidak sah, kita pegang barang orang secara batil dan orang penjual pegang duit orang secara yang tidak betul. Allah tak suka lagu tu. Lepas tu jual beli dalam mazhab Syafi'i dia ada ijab qabul berlapas. Ijab qabul asalnya tidak wajib, ijtihad. Menunjukkan halal itu yang tersembunyi dalam hati, diterjemahkan dengan lisan. Saya berjual lah, saya belilah. Menunjukkan redha. Lepas tu jangan paksa-paksa orang beli. Ini macam-macam jenis penipuan. Lah ni di klinik banyak berlaku dah. Kita pergi klinik, cek apa semua, ada sakit lah, patut dia bagi 2 obat, dia bagi 4 obat. 2 lagi tidak perlu. Patut 120, 200,500. Banyak berlaku. Tapi jangan tuduh klinik mana-mana. Sudah berlaku. Kalau kedai makan dikira, kita pergi 8 orang dengan anak ngetuk tua apa semua, dia pun kira dia ajar dah. Kalau 173 tulis 190. Boleh 20 ya. Nampak? 215, 225. Boleh 10 ya. Kosong atas angin saja. Faham? Cara untuk menipu dia panggil. Banyak berlaku. Kerana orang sudah tidak takut pada Allah. Okey, kita dah tonton video kenyataan daripada Ustaz Azhar Idrus yang saya tengok ada beberapa kelompongan di dalam kenyataan daripada Ustaz Azhar Idrus itu. Dan kenyataan beliau ini telah mengakibatkan efek yang cukup besar kepada perniagaan Kida Krip ini sehingga menyebabkan ramai daripada kalangan pelanggan boleh jadi tidak pergi lagi untuk mendapatkan makanan berkenaan kerana mereka beranggapan bahawa sistem yang digunakan oleh Kida ini adalah sistem yang haram, maka kita sebagai Muslim tidak akan menyokong sistem-sistem yang haram. Bahkan lebih menarik daripada kenyataan Ustaz Azhar Idrus tadi, wujud pentaksub yang lebih teruk di dalam isu ini sehingga mengeluarkan kenyataan yang cukup tidak bagus dalam live Kida. Kalau kita tengok di dalam live HQ Kida ini, ditunjukkan ada satu daripada komen tu, dia kata patut Allah bagi meninggai ayah dia. Tu pun tak mau ubah lagi. Ni dia sebut lagi, nak tunggu siapa lagi meninggal baru nak ubah mulut, ubah sikap, tak tahulah. Jadi daripada kenyataan itu bukan saja efek kepada perniagaan tetapi efek juga kepada orang dengan memberikan sentimen-sentimen yang tidak patut kepada Kida di dalam bab ini. Saya bukan nak backup Kida disebabkan saya kenal beliau. Saya tak kenal beliau dan saya tak pernah kenal beliau. Tak pernah makan makanan yang dia buat ataupun krip yang dia buat. Tak pernah langsung. Isu ini jadi viral, lalu saya diminta untuk berikan reaction. Baru hari ini saya melihat hal berkenaan. Apabila saya mencari maklumat berkaitan tentang hal ini, maka saya dapati satu kenyataan daripada Ustaz Lariba cukup bagus di dalam kita memahami isu jual beli dengan paksaan. Kita baca dulu kenyataan daripada Ustaz Lariba. Ustaz Lariba sebut, dia kata kami telah menerima beberapa soalan mengenai isu Kida Krip di mana ada orang mendakwa beliau telah memaksa pelanggannya membeli barang-barang yang pelanggan
pelanggannya tidak mahu beli. Ini adalah kerana beliau menjual krip beliau dengan digabungkan dengan produk lain. Telah menjadi viral pula kerana agak ramai yang mendakwa beliau memaksa pembeli beli barang pada asalnya tidak mahu beli. Ada juga dikongsi suatu sudutan video Ustaz Azhar Idrus yang menyatakan bahawa jual beli sebegitu adalah tidak sah sebab tiada keredaan penjual dan pembeli kerana pembeli dipaksa beli benda yang dia tidak mahu beli. So, adakah elemen paksaan dalam jual beli ini? Antara syarat jual beli adalah at-taradhi baina tarfain, saling meredai antara kedua-dua belah pihak. Artinya, penjual bersetuju untuk menjual dan pembeli juga bersetuju untuk membeli dengan ketetapan tersebut. Maka tiada pihak yang dipaksa menjual apa yang beliau enggan jual atau tiada pihak yang dipaksa membeli apa yang beliau enggan beli. Ini berasaskan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Tapi apakah jual beli secara paksa itu? Dalam Islam, paksaan yang boleh menjejaskan syarat keredaan dan membatalkan akad adalah yang mengandungi unsur ancaman atau ugutan. Oleh itu, para ulama telah meletakkan beberapa syarat yang perlu dipenuhi bagi membolehkan kita mendakwa transaksi yang kita lakukan itu adalah secara paksaan. Syarat-syaratnya adalah seperti berikut. Yang pertama, orang yang memaksa hendaklah mampu melaksanakan ugutan atau ancaman yang dibuat. Yang kedua, orang yang dipaksa ada sangkaan tinggi bahawa orang yang memaksa tersebut mampu melaksanakan ancaman atau ugutannya sekiranya dia enggan menurut perintahnya dan dia pula tidak mampu menghalangnya daripada melaksanakan ugutan atau ancaman tersebut. Yang ketiga, ancaman atau ugutan yang dibuat oleh orang yang memaksa itu melibatkan keselamatan ke atas nyawa, anggota dan harta. Dan yang keempat, orang yang dipaksa telah menunjukkan keengganannya untuk melakukan perbuatan tersebut sebelum ugutan atau ancaman dibuat lagi. Contoh jual beli paksa ialah kita bayar tunai RM100 untuk isi minyak. Setelah isian penuh, jumlah harga minyak ialah RM90. Maka kita minta daripada pekerja stesen minyak baki RM10. Namun pekerja stesen minyak itu berkata polisi mereka ialah baki tidak dikembalikan. Sebaliknya, baki itu hendaklah digunakan untuk beli barang yang senilai di stesen minyak mereka. Yang kedua, abang kita jual produk MLM sebanyak RM200. Dia kata kepada adiknya jika adiknya tak beli barang RM200, mereka buka adik-beradik lagi. Dalam isu kida krip, kami difahamkan seperti berikut. Yang pertama, beliau pernah pada asalnya menjual krip sahaja dan tidak digabungkan secara combo dengan produk lain. Pendek kata, beliau menjual krip beliau sahaja. Yang kedua, beliau kini tidak menjual krip secara berasingan dan kini menjual krip beliau dengan digabungkan dengan produk orang lain. Beliau memberi alasan bahawa beliau ingin membantu vendor lain. Adakah syarat-syarat baru ini merupakan satu paksaan dalam jual beli? Walau apapun niat beliau menukar syarat-syarat pembelian, pendapat kami adalah seperti berikut. Yang pertama, jual beli dengan syarat-syarat baru kida krip bukanlah jual beli paksaan. Sebab pembeli ada pilihan sama ada untuk beli atau tidak, serta boleh beli di tempat lain jika tidak setuju dengan syarat-syarat baru beliau. Yang kedua, syarat-syarat baru beliau adalah jelas dan tidak disembunyikan atau hanya diberitahu selepas pembeli bayar. Beliau dengan jelas pamerkan maklumat harga baru di luar dan di dalam kedai. Beliau dah ubah produk dia jadi combo dan telah jelas diberitahu kepada semua pelanggan. Mungkin ada elemen paksaan jika orang yang dah beli krip dan dah bayar tetapi dia belum hantar, dia tukar syarat mesti tambah wang sebab mesti beli koko jar. Jika tidak, wang tidak dikembalikan. Itu barulah paksaan. Tapi jika dia refund sebab pelanggan tak mahu beli, itu bukan paksaan. Yang keempat, mengenai pendapat UAI, kami kurang bersetuju sebab jual beli kida krip ini tidak memenuhi kriteria paksaan dalam jual beli. Sebab beliau telah pamer maklumat produk baru dan pelanggan masih ada pilihan sama ada ingin meneruskan pembelian atau tidak. Walaupun mungkin soalan itu tidak ditujukan kepada isu kida krip, mungkin soalan kepada UAI itu boleh dibaiki untuk pencerahan beliau yang lebih baik. Kita tidak alami paksaan bila sebaliknya kita bayar serta sudah dapat produk. Tiada elemen saya terpaksa beli atau dipaksa beli lagi. Dalam industri runcit, jual combo adalah perkara biasa. Pengalaman kami di stesen minyak ialah kami sentiasa ambil cakna melalui sistem runcit
meruncit produk-produk yang bergerak perlahan atau tidak laku, slow moving product. Produk bergerak perlahan akan digabungkan sebagai jualan combo dengan produk yang selalunya bergerak laju, fast moving product. Combo juga adalah satu produk. Oleh itu, nasihat kami kepada pelanggan-pelanggan beliau agar berhenti daripada menuduh beliau memaksa pelanggan beli benda yang pelanggan tidak mahu atau tidak perlukan. Pilihan adalah di tangan pelanggan untuk meneruskan pembelian atau tidak. Jom belajar muamalat, semoga bermanfaat. Itu kenyataan daripada Ustaz Lariba yang secara umumnya saya bersetuju dengan kenyataan berkenaan. Saya telah menonton kenyataan ataupun video daripada Kida. Kida sendiri pun dah tunjuk dah yang mana produk dia itu dikombokan, ditunjukkan sebelum masuk kedai dia lagi ada dah banner tu. Kita tengok apa yang Kida tunjuk. Hei, awak yang suka duk paksa orang membeli ya? Hei, mana ada? Ni, duk buat limit-limit tu ibarat paksa orang beli lah. Duk, paksa. Paksa? Kenapa duk suruh saya beli makanan yang saya tak suka dulu? Baru nak beli krip awak. Ni, Mai. Mai. Sebelum tu orang kereta beratur di sini, sebelum naik atas kedai, di sini ada banner besar. Nampak? Besar saya bubur. Kedai sini memang sistem dia support vendor baru support kita. Dah tengok daripada bawah ada banner-banner ni. Kalau kata kita tak reda, kita jangan naik. Kalau kata nak krip, ramai lagi peniaga-peniaga krip. Boleh support. Saya selalu abang support saja vendor-vendor ataupun support saja peniaga-peniaga yang mana buat jual krip saja. Untuk saya memang style saya jaga produk orang. Saya ketua. Takkan saya nak biar produk saya laju, produk orang biar habis tak habis dekor. Hari-hari tak habis dekor, macam mana dapat beri modal. Saya bukan jenis jaga poket, bukan jenis jaga perut saya. Saya tak tarik baju orang, tak bawa pisau di tengok orang. Mai kedai aku hang dah sampai naik tas. Ya, kalau kata mai kedai kita ni memang kena sistem dia support vendor, orang support kita. Kalau kata nak produk kita saja boleh, jom ikut kita pergi tour. Okey, kita dah tengok video dia dan memang dia dah tunjuk dia ada banner dia yang dia letakkan sebelum dia naik. Kemudian bila dah naik ke atas tu pun ada lagi papan tanda dengan harganya, dengan kombo-kombo tertentu yang telah disebutkan dekat situ. Maka urus niaga ini adalah urus niaga yang jelas. Urus niaga ini mungkin kita sebut dalam istilah urus niaga kombo yang biasa pun dibuat dekat kedai-kedai. Dia sama saja macam awak beli kereta jugalah. Mungkin kita boleh buat satu fikiran yang sama. Kita beli kereta kita beli tu dah cantik dah. Tapi kereta yang cantik itu mungkin kita tak apa-apa suka tinted. Awak tak mau dia punya tinted, tapi kereta tu dijual dengan tinted sekali. Dia tak boleh awak asingkan tinted dia. Jadi awak beli kereta tu dengan tinted dalam keadaan awak tak suka pun tinted berkenaan. Jadi bila habis beli kereta tu, awak pergi dekat kedai kereta yang lain, kedai tinted, awak pergi tukar tinted tu. Adakah ini jual beli yang tidak dibenarkan? Ini jual beli yang dibenarkan. Tidak ada unsur-unsur paksaan pun di dalam hal berkenaan. Tak ada isu paksaan. Kenyataan daripada Ustaz Azhar Idrus tidak lengkap kerana boleh jadi disebabkan orang yang bertanya soalan itu dia tidak bertanya dengan lengkap, lalu jawapan daripada Ustaz Azhar juga tidak lengkap, ataupun Ustaz Azhar memahami kenyataan daripada orang tadi dengan tidak jelas. Kerana kita tahu bila kita nak jawab soalan ada satu disiplin, al-hukmu ala tasawwuri, hukum berdasarkan kepada gambaran yang diberikan. Lalu apakah gambaran yang diberikan isu kida ini? Dan gambaran itu juga berdasarkan kepada apa yang telah difahami oleh orang yang memberikan fatwa itu. Maka apabila Ustaz Azhar Idrus memberikan pandangan berkenaan, ia adalah berdasarkan kepada isu taradi. Tak isu taradi, dan ia sekadar isu taradi saja. Isunya adalah isu reda di antara kedua belah pihak sahaja. Bahkan kalau kita tengok kenyataan Ustaz Azhar tentang contoh yang dia berikan, contoh itu bukan contoh kida. Dia contoh yang lain. Contoh itu adalah contoh yang sangat bercanggah dengan keadaan kida ini. Sebab contoh tu dia kata, kita pergi klinik dan kita perlukan ubat sekian-sekian saja, tetapi ditambah ubat yang tidak ada kaitan. Maka itu bukan keadaan kida tadi. Keadaan ini tak sama sungguh macam mana keadaan kida. Kida dah bagi tahu awal, dia dah sebut tunjuk harga, dia dah tunjuk gambar. Contoh yang diberikan oleh Ustaz Azhar Idrus tadi tidak relevan dengan keadaan kida krip ini. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Semoga pandangan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua di dalam kita mengupas isu seperti ini. Jangan sampai kita salah di dalam memberikan kenyataan sehingga dapat menimbulkan kekalutan dan perpecahan kepada umat Islam, apatah lagi kejahilan yang bertambah dengan pembodohan-pembodohan, akhirnya menyebabkan perniagaan orang lingkup dan sebagainya. Ini adalah cukup tidak bagus. Terima kasih banyak kerana anda menonton. Dapatkan buku Sahih Al-Bukhari, saya letakkan link dekat bawah. Dapatkan juga buku pre-order Sirah Nabi yang saya letakkan juga link dekat bawah. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.